ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita pada malam ini untuk kita membahaskan sebuah buku yang baharu, untuk kita membaca sebuah buku yang dikarang oleh seorang ulama, seorang ilmuwan kontemporari. Buku yang insyaAllah, buku yang dimaksudkan ialah membantah kesesatan anti hadis yang ada di tangan saya ini, diterbitkan oleh syarikat PIS. Dan asal judul buku ini Manzilatus Sunnah, Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam. Itu asal tajuk bahasa Arab dia lah, ya. Cuma dalam untuk cetakan terbitan PIS ni, diorang letak membantah kesesatan anti hadis. Jadi saya kira itu tajuk yang dipilih oleh penerbit, ya. Sedangkan kalau nak ikutkan, tajuk asalnya ialah Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam. Dan buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, dikarang oleh seorang ulama besar hadis kontemporari, ya, sekalipun beliau telah pun meninggal dunia 20 tahun yang lepas, ya, kurang lebih. Ilmuwan yang dimaksudkan ialah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau seorang ilmuwan yang bukan calang-calang, ya. Dihormati ramai, diakui dan diiktiraf kesarjanaan beliau dalam ilmu agama secara amnya, dan permasalahan hadis, ya, secara khasnya. Dan kalau sedikit mukadimah berkenaan latar belakang penulis, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, seperti mana yang dapat dilihat pada nama dia Al-Albani, ya, dia asal daripada negeri Albania, dan beliau asalnya, ya, mak bapak beliau berasal daripada Albania. Dan kisahnya ialah waktu itu, ya, saya kira dia awal, ya, beliau lahir 1914, maknanya awal dahulu, mungkin saya ingat sebelum Perang Dunia Pertama lagi, ya. Dan disebutkan waktu itu Albania, ya, kalau kita lihat Albania, dia di antara negara Islam, ya. Saya kira dia berdekatan dengan, ya, negara seperti Bosnia dan yang lain-lain, ya. Dia terletak di sebelah timur Eropah. Disebutkan pada waktu itu, ya, semasa beliau masih kecil, negara Albania waktu itu sedang melalui proses, orang kata apa,
proses liberalisasi, di mana kerajaan atau pemerintah waktu itu nak mengubah hala tuju negara, ya, daripada Islam ke arah barat, ya. Jadi banyaklah sistem-sistem, banyaklah, ya, budaya-budaya barat yang cuba diterapkan oleh pemerintah Albania ke atas rakyatnya waktu itu. Dan saya kira boleh kita kaitkan dengan perkembangan yang berlaku di Turki juga pada waktu itu, ya, di bawah pemerintahnya Kamal Hasan Atatürk, ya, kalau tak silap, ya, waktu itu dia kedua-dua pemerintah, ya, kedua negara Albania dan Turki ini, ya, kalau kita lihat, ya, hampir sama sahaja pendekatan yang mereka ambil, ya, atau, ya, usaha yang diambil untuk nak mengubah pemikiran masyarakat Islam di negara masing-masing waktu itu, ya. Kalau kita lihat, kalau di Turki, ya, sampai satu masa, ya, azan sampai diubah daripada bahasa Arab ke bahasa Turki, ya, itu di Turki lah. Dan boleh kita kata hampir serupa juga apa yang berlaku di Albania ketika mana, ya, Syekh Al-Albani dia masih lagi kecil, ya, boleh kita kata waktu itu dia sekolah rendah. Dan melihat perkembangan itu, bapa Syekh Al-Albani, ya, Nuh Najati, nama bapa dia mengambil pendirian untuk nak berhijrah, berpindah ke Syria, ke Damsyik. Dan nak dijadikan cerita kenapa bapa beliau memilih negara Syria sebagai destinasi hijrah keluarganya, kerana beliau, ya, mendengar ada hadis yang menyatakan tentang kelebihan masjid besar Syria, ya, yang kira macam masjid negara di negara kita lah, ya, masjid besar Umawi di Damsyik. Beliau, bapa dia lah, ya, memahami bahawa masjid ini ada kelebihan dan fadilatnya berdasarkan hadis yang beliau dengar, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan dan fadilat masjid Umawi di Damsyik inilah, ya. Dan masjid itu sehingga ke hari ini ada, ya. Cuma kemudiannya, ya, ternyata bahawa hadis yang digunakan oleh bapa beliau itu ternyata dia dhaif, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kata, ya, inilah bagaimana Allah, ya, mentakdirkan, ya, ketetapan dan ketentuannya dengan sebab-sebabnya. Dan inilah ceritanya di mana kesudahannya, ya, keluarga Syekh Nasruddin Al-Albani mereka berhijrah, ya, daripada Albania pergi ke Damsyik di Syria ketika mana, ya, Syekh Al-Albani masih kecil. Dan kemudian beliau, ya, menyambung pembelajaran dia di sekolah rendah di Damsyik, ya, di salah sebuah sekolah di Damsyik. Tetapi ternyata bahawa sekali lagi, wallahu alam, barangkali boleh kita kata perkembangan yang dilihat oleh bapa Syekh Al-Albani di Syria, ya, tidaklah seperti yang beliau harapkan mungkin. Kenapa? Kerana apabila sampai ke satu peringkat di sekolah rendah Syekh Al-Albani, bapa beliau memutuskan supaya tidak membiarkan Syekh Al-Albani menyambung pembelajarannya sampai ke peringkat seterusnya, peringkat sekolah menengah. Sebaliknya, ya, bapa beliau mengambil beliau keluar dari sekolah, ya, dan untuk menjalani persekolahan di rumah, atau dalam bahasa Inggeris dikata homeschool lah. Jadi bapa beliau, ya, mengambil pendirian tersebut, ya, kerana tidak berpuas hati dengan tahap kualiti
pembelajaran di sekolah di Damsyik waktu itu, ya, tidak seperti yang beliau harapkanlah, ya, dari segi kualiti, barangkali lebih kepada, ya, penekanan hal-hal duniawi dan seumpamanya barangkali, ya, yang mana kadang-kadang kita lihat di barangkali di persekolahan di negara kita pun mungkin satu perkara yang boleh ditambah baik. Jadi kesudahan dia, Syekh Al-Albani belajar di rumah dan ayah beliau menjadi guru beliau, kerana nak dijadikan cerita, ayah beliau akhirnya beliau menjadi seorang ilmuwan di Damsyik. Dia seorang ilmuwan yang disegani, seorang ilmuwan dalam mazhab Hanafi, ya, secara khasnya. Jadi, ya, beliau datang daripada keluarga, ya, dan yang berpegang kepada mazhab Hanafi, dan boleh tak salah untuk nak kata bahawa bapa beliau sangat, orang kata apa, sangat tak boleh kita guna perkataan taksub, ya, kurang lebih taksub dengan mazhab Hanafi beliau itu. Dan inilah, ya, mazhab yang beliau ajarkan kepada anak beliau, ya, Syekh Al-Albani, semasa beliau masih kecil. Dan ditakdirkan, ya, ceritanya ini kita sekadar mengambil sinopsis je lah, ya, supaya, ya, untuk dapat satu lah pemahaman asas lah tentang penulis buku yang kita nak bahaskan ni. Ditakdirkan apabila umur Syekh Al-Albani sekitar awal 20-an, ya, ada ceritanya, ya, kesudahan dia Allah tanamkan dalam diri Syekh Al-Albani kecintaan kepada hadis, untuk nak mengkaji hadis secara khasnya dan ilmu-ilmu agama secara amnya. Sampai ke satu peringkat beliau sampai berselisih, berbeza pandangan dengan ayah beliau dalam beberapa permasalahan, ya, dalam permasalahan agama yang tertentu, berselisih pendapat, di mana Syekh Al-Albani dari satu sudut cuba nak mengetengahkan pandangan beliau berdasarkan as-sunnah, ya, kerana waktu di peringkat awal lagi, ya, Syekh Al-Albani, ya, Allah kurniakan hidayahnya untuk condong ke arah as-sunnah, ya, sekalipun beliau, ya, lahir daripada keluarga yang kuat berpegang kepada mazhab Hanafi, tetapi dengan sebabnya Allah, ya, kemudian beliau, ya, beralih arah ke arah mencintai as-sunnah. Jadi ada pandangan ada permasalahan yang beliau berselisih dengan ayah beliau, ya, di mana beliau cuba nak mempertahankan as-sunnah dan cuba nak menyampaikan pendirian dia dalam satu permasalahan, sedangkan bapa beliau pula, ya, bertegas enggan menerima pandangan anaknya, barangkali kerana menganggap bahawa anaknya masih lagi muda, belum belum cukup makan garam, ditambah lagi dengan bapa beliau yang kuat berpegang dengan mazhab Hanafi, ya, dengan beserta pandangan-pandangan mazhab, ya. Jadi nak kata, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa Islam, ya, sejarah perkembangan Islam atau sejarah perkembangan fiqh sepanjang sejarah Islam telah melalui beberapa peringkat, yang mana kemuncaknya boleh kita katakan ketika mana masyarakat dalam permasalahan fiqh secara khasnya memilih untuk bertaklid dan taksub kepada mazhab masing-masing. Ini perkembangan, ya, masyarakat Islam yang tak salah untuk kita kata yang dapat kita lihat berlaku sehingga ke hari ini, di mana masyarakat Islam secara amnya, tak kiralah di negara mana pun,
mereka sampai ke satu peringkat di mana masing-masing memilih untuk nak berpegang kepada mazhab fiqh yang tertentu, bertaklid dan ta'assub terhadapnya. Dan itulah yang berlaku dalam kisah Syekh Al-Albani dengan ayah beliau dalam permasalahan yang diperselisihkan. Kemuncaknya sampai ayah beliau memberi kata dua kepada anak dia Syekh Al-Albani, sama ada untuk kembali kepada pangkuan keluarga, yang ini dengan erti kata berpegang teguh dengan mazhab Hanafi, atau keluar dari rumah. Dengan kata lain, ayah beliau sampai nak menghalau beliau, nak halau anak dia, kerana perbezaan pandangan dalam agama. Dan Syekh Al-Albani dia berterus terang mengatakan, ini beliau kisahkan semula, mengatakan akhirnya aku memilih untuk keluar rumah. Dan boleh kita faham, ini semua tidak lain dan tidak bukan kerana cinta beliau kepada agama dan cinta beliau juga kepada as-sunnah, dan bahawasanya kebenaran itu tidak boleh dikompromi, kerana dia melibatkan agama kita, dia melibatkan dosa pahala kita, dia melibatkan keridaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan keridaan Allah hendaklah sentiasa didahulukan atas segala-gala, didahulukan atas keredaan manusia. Jadi itulah kisah awal kehidupan Syekh Al-Albani. Kemudian beliau terus berkecimpung dalam bidang hadis, mempelajari buku-buku hadis, pergi mengadap buku-buku lama, buku-buku manuskrip di Maktab Zahiriyah, ada sebuah perpustakaan lama yang ada di Damsyik, yang memuatkan banyak buku-buku manuskrip, buku-buku agama lama, tulisan tangan, yang kesudahannya hanya tersimpan dalam perpustakaan dan tidak dikeluarkan, tidak diketengahkan kepada masyarakat. Dan inilah peluang yang diambil oleh Syekh Al-Albani untuk menimba ilmu daripada kitab-kitab agama, kitab-kitab lama yang ada di perpustakaan Al-Zahiriyah, di mana beliau menghabiskan banyak masa sehingga mengalahkan tempoh masa yang diambil oleh pustakawan-pustakawan yang dilantik oleh pemerintah untuk ada di perpustakaan. Beliau mengambil masa lebih lama daripada mereka. Ada kalanya sampai satu masa mereka bagi kunci pustakaan kepada beliau, supaya beliau dapat datang awal, dan kalau beliau nak balik lambat pun tidak ada masalah. Maknanya inilah Allah takdirkan sebab musabab untuk hamba-Nya apabila Allah menghendaki sesuatu. Dan ternyata itulah beliau rahimahullah telah berkecimpung dalam bidang hadis secara khasnya, dalam bidang menyaring hadis-hadis dalam kitab-kitab agama, dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab fiqh, disaring hadis-hadis yang telah diketengahkan, yang telah dimuatkan dalam buku-buku bagi menentukan kesahihannya, sejauh mana kesahihannya. Dan inilah kajian yang beliau telah lakukan untuk sekian lama, sampai 30-40 tahun, dan lebih dalam bidang ilmu menyaring ilmu hadis secara khasnya, sehingga terhasillah banyak tulisan-tulisan beliau, seperti silsilah al-hadith as-sahihah, hampir dalam 12-13 jilid, ada menghimpunkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Dan ada satu lagi silsilah hadis al-dhahifah,
Dhaifah, himpunan hadis-hadis yang dhaif, menghimpunkan hadis-hadis yang dhaif sahaja dalam sekitar 17 jilid. Dan banyak lagi ya buku-buku beliau, ya, kurang lebih sampai hampir 250 buah buku ya, dalam pelbagai bidang dan tajuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau wafat tahun 1999. Yang kiranya dah 21 tahun lah ya beliau meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat buku Membantah Kesesatan Anti Hadis ya. Saya ingat kita boleh bacalah ya. Boleh kita lihat terus di muka surat. Kita ambil mukaddimah ya. Mukaddimah buku ini di muka surat 10. Kata penulis, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pembantunya. Baik, atau para pembantunya atau para pengikutnya ya. Wa ba'd maknanya seterusnya. Risalah ini merupakan sebuah kuliah yang telah aku sampaikan di Doha, ibu negara Qatar, pada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1392 Hijrah, 1392 Hijrah, bersamaan dengan 1972. Tahun 72 lah. Ini dah lama dah ni ya. Tahun 72 Masihi. Beberapa orang telah meminta agar kuliah ini ditulis dan diterbitkan kerana kandungannya yang penting dan keperluan kaum muslimin terhadapnya. Sebagai respon terhadap permintaan ini, aku telah edarkan risalah ini kepada umum agar ia dapat dimanfaatkan, dan aku menambah sebahagian perincian yang menghimpunkan idea-idea asasnya sebagai bantuan kepada pembaca yang mulia. Aku berharap agar Allah Azza wa Jal memasukkan aku ya, atau menggolongkan aku dalam kalangan pelindung agamanya dan pembantu syariatnya ya, serta memberi ganjaran kepadaku kerananya, kerana sesungguhnya Allah jualah tempat meminta yang paling pemurah. Yang ini nak kata asal buku ni, atau boleh mungkin lebih tepat kita kata asal risalah ini ya, sebab dia bukunya nipis je sebenarnya. Ini yang kita nampak mungkin macam tebal ni sebab dia ada dua bahasa kan, bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Jadi asal risalah ini ialah sebuah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani di Qatar tahun 72 Hijrah. Nak kata bahawa boleh kita kata ini satu indikasi bahawa Syekh Al-Albani dia aktif. Dia asalnya tinggal di Damsyik, dan sekitar tahun 80-an, pada tahun 80-an 1980, beliau berhijrah ke Amman ya, ke Jordan. Jadi kalau tahun 72 maknanya waktu itu beliau masih lagi menetap di Damsyik, di Syria kalau tak silap. Tapi nak kata ya, kesungguhan beliau untuk berdakwah, beliau sampai keluar negara, sampai pergi daripada Syria pergi ke Qatar. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan bahawa ini adalah, percaya atau tidak tuan-tuan, pada peringkat ini ia merupakan peringkat permulaan dakwah, boleh kita kata dakwah salafiyah secara khasnya. Dakwah salafiyah, dakwah salaf. Kerana seperti yang kita maklum insya-Allah ya, Syekh Al-Albani rahimahullah merupakan di antara tokoh utama dakwah salaf pada zaman ini ya, di samping Syekh bin Baz ya, mantan mufti besar Arab Saudi, dan juga Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ketiga-tiga mereka ini merupakan tokoh paling besar dakwah salaf
pada zaman ni, sekalipun ketika mereka telah pun meninggal dunia lah, ya, rahimahumullah. Tapi boleh kita faham, pada tahun 70-an ini merupakan bibit-bibit permulaan dakwah salaf. Mungkin ada yang tertanya, apa yang bibit-bibit permulaan dakwah salaf? Iaitu dakwah mengajak kaum muslimin supaya kembali menghayati agama Islam seperti mana yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah dan jelas. Ini dakwah salaf. Dakwah salaf tu apa? Dakwah yang nak mengajak umat Islam supaya kembali menghayati agama seperti mana, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa penambahan atau pengurangan, seperti mana sedia ada yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh baginda kepada para sahabat, ya, dan diamalkan oleh mereka. Itu dia dakwah salaf. Dan kalau kita lihat, ya, dakwah Islam ni telah melalui banyak, ya, peringkat-peringkat, atau boleh kita kata telah melalui banyak keadaan-keadaan. Ada pasang surut dia, ya, ada sampai peringkat kemuncak kehebatannya, kemuliaan dan keagungannya. Tetapi kemudian datang peringkat di mana, ya, Islam telah berhadapan dengan bermacam-macam cabaran dan dugaan, berdepan dengan berbagai syubhat, ya, syubhat falsafah, ya, dalam masalah akidah, ya, dengan banyaknya kumpulan-kumpulan yang menyimpang dalam akidah, ya, kumpulan Khawarij, kumpulan Syiah, kemudian kita ada kumpulan Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, ini semua kumpulan-kumpulan dalam agama yang telah mencemarkan kesucian agama Islam dan dalam bab akidah secara khasnya. Adapun dalam bab fiqh, ya, seperti insya-Allah yang kita sedia maklum, ya, Islam, ya, pada satu peringkat, iaitu pada, ya, kurun yang kedua. Kurun yang kedua merupakan kurun di mana para ulama telah mula menulis buku-buku agama pada permulaan 100 hijrah lah kita kata, ya. InsyaAllah kita maklum pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, waktu itu tak ada penulisan buku agama, ya. Buku hadis pun tidak ada buku, ya. Kalau tulisan memang ada, ya. Al-Quran dan hadis memang ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari segi pembukuan, yakni nak membukukan, menghimpunkan lembaran-lembaran kertas, dibukukan sebuah buku agama, ini hanya bermula pada abad yang kedua, yakni 100 hijrah lebih, ya, apabila datang, ya, Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Maliki, mazhab Maliki, Imam Hanbali, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ini pada tahun 100 hijrah lebih. Ini peringkat penulisan, ya, dan peringkat diasaskan mazhab, kalau kita nak gunakan istilah tersebutlah. Tapi zaman-zaman yang berikutnya, apa yang berlaku? Itulah dia yang kita sebut tadi. Sampai satu masa masyarakat berubah daripada menghayati Al-Quran dan Sunnah. Mereka dalam bab fiqh, mereka lebih condong kepada bertaklid. Apa artinya taklid? Apa artinya taklid? Yakni mengikut satu pendapat tanpa mengetahui dalil atau hujah dia. Maksudnya mereka bertaklid kepada satu mazhab tanpa mengetahui apa dalil daripada Al-Quran atau Sunnah. Sebaliknya, hujah mereka ialah pendirian mazhab. Kalau dalam satu masalah, pertama mereka mengikat diri mereka kepada satu mazhab. Kalau yang Hanafi, dia pegang dengan mazhab Hanafi lah. Kalau yang Maliki, Maliki. Yang Syafi'i, mengikat diri mereka kepada mazhab Syafi'i. Hanbali. Ya. Ini kalau dalam bab fiqh. Kalau dalam akidah, sama juga. Ya, kalau yang Jahmi, Mu'tazili. Ya, ahli kalam. Mereka mengikat diri mereka kepada aliran-aliran tertentu, bertaklid kepadanya, dan taklid memang buta kerana mengikut satu pendapat tanpa mengetahui dalil. Itu celik atau buta?
kita kata itu buta lah, ya. Itu bukan satu hujah. Hujah ialah apa? Kita kata hujah dalam Islam ialah firman Allah, sabda Rasulullah. Sedangkan orang yang bertaklid ialah orang yang mengikut satu pendapat, pendapat tokoh tertentu tak kira dalam masalah akidah atau masalah fiqh atau masalah-masalah agama yang lain, tanpa dia tahu dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi mereka mengikat diri mereka kepada aliran atau mazhab yang tertentu, bertaklid kepadanya, kemudian bersikap ta'assub dengannya. Bersikap ta'assub. Apa artinya ta'assub? Kalau bahasa Inggeris dia kata fanatic. Apa artinya ta'assub? Apa artinya fanatic? Maknanya mempertahankan sesuatu pendapat tak kira apa. Sekalipun dikemukakan, sekalipun pandangan lawan, pihak lawan mengemukakan pandangan mereka kepadanya dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, tetap dia akan menolak pandangan lawan itu. Atas dasar apa? Bukan kerana dalil yang dibawa begitu lemah dan sebagainya, tak. Semata-mata kerana pandangan lawan itu berbeza dengan pandangan mazhab yang dianutinya. Ini taksub. Jadi ini sampai satu peringkat masyarakat Islam jadi macam tu. Jadi inilah dia mutaakhir ini, seperti yang kita lihat di mukaddimah buku membantah kesesatan anti hadis ni, karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau giat nak mengajak kaum muslimin, orang-orang Islam, supaya kembali menghayati agama Islam seperti mana asalnya, ya. Dan ini jugalah kita kata inilah inisiatif yang kita cuba nak hidupkan, atau yang perlu kita hidupkan di dalam kalangan masyarakat kita juga. Ya, kalau ini Syekh Al-Albani, ya, beliau berdakwah di negara Syria, kemudian di Jordan, kemudian nak berdakwah di Qatar. Ini semua tahun 70-an. Dan kita sekarang dah 2020. Dah berapa tahun dah semenjak, ya, Syekh Al-Albani memulakan inisiatif ini. Ya, 1070. Saya ingat dah 50 tahun. Ini nak kata buku ni dah kira lama juga. Buku yang ada di tangan kita ni dah 50 tahun, ya, hampir 50 tahun. Tetapi orang kata apa? Biar lambat asal kita mulakan apa yang perlu dilakukan itu. Jangan kita tangguh-tangguh dan sebagainya. Kemudian kita lihat di surat 13, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kedudukan as-sunnah dalam Islam serta penjelasan bahawa Al-Quran tidak dapat berdiri dengan sendiri tanpanya. Ini kita kata asal tajuk buku ni, kedudukan as-sunnah dalam Islam, manzilatus sunnah fil Islam, ya. Jadi penjelasan, ya, tentang kedudukan as-sunnah itu dalam agama. Barangkali di sini nak kata, barangkali kita sebagai orang Islam sedia mengakui bahawa sunnah Nabi itu perkara pokok dalam agama. Ya. Saya kira kita semua sedia maklum tentang perkara ini. Tetapi jangan terkejut kalau sekiranya dari sudut praktikal, dari sudut implementasi, dari sudut amalan berbeza. Maknanya kita mengakui bahawa as-sunnah itu merupakan pokok dalam agama, tetapi bila datang implementasi, betapa cepatnya kita, ya, lupa pegangan kita. Betapa cepatnya kita lupa pendirian kita tentang as-sunnah itu. Ya, ketika mana, ya, kita lihat mungkin sebahagian masyarakat mereka menolak as-sunnah, tak nak beramal dengan as-sunnah dalam satu permasalahan atau satu permasalahan yang lain. Tak nak menggunakan pakai as-sunnah. Sebaliknya mereka memilih, ya, jalan yang lain dengan alasan masing-masing lah. Tetapi di sini persoalan, adakah tindakan atau pendirian yang sedemikian wajar atau tidak, ya. Baik, kita lihat di surat 14.
Di sini ini terjemahan khutbatul hajah. Ini terjemahan mukaddimah yang biasa kita gunakan, yang biasa kita baca. Kalau tuan-tuan di awal kuliah tadi saya telah membacakan bahagian yang pertama dalam mukaddimah ini. Jadi mungkin boleh kita ambil peluang ni untuk kita baca terjemahan dia supaya kita fahamlah apa isi khutbatul hajah yang biasa digunakan sebelum permulaan setiap kuliah tu. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah, kita memujinya, memohon bantuan dan keampunan daripadanya. Kita memohon perlindungan Allah daripada keburukan diri kita dan daripada keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahawa tiada baik, ini pun biasalah kita betulkan terjemahan. Kita perbetulkan terjemahan kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Sering sahaja kita dapati terjemahan dalam bahasa Melayu sebut aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kita kata, terjemahan yang lebih tepat, aku bersaksi bahawa tiada sembahan melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya. Kemudian firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, iaitu Adam, Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, iaitu Hawa, isterinya Hawa, daripada dirinya, dan daripada kedua-duanya Allah membiakkan zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang atau dia memperoleh kemenangan yang agung. Amma ba'd, artinya amma ba'd, seterusnya, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik panduan ialah panduan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekeji-keji perbuatan, wa syarral umuri muhdatsatuha, yakni sekeji-keji perbuatan, yakni di dalam agama, ialah apa yang direka-reka, yakni benda yang benda baharu yang diada-adakan, dan semua yang direka-reka itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini adalah ini diistilahkan sebagai khutbatul hajah. Apa artinya khutbatul hajah? Boleh kita terjemahkan sebagai khutbah atau kata-kata pendahuluan. Khutbatul hajah kalau dalam bahasa istilah Melayu kita kata kata-kata pendahuluan. Nak kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sahaja dalam majlis beliau atau dalam khutbah Jumaat beliau atau dalam ceramah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memulakan ceramah beliau atau khutbah beliau dengan mukaddimah ini yang kita baca tadi daripada
permulaan tadi, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Kemudian dibaca 3 ayat yang kita baca tadi. Kemudian ya, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik panduan ialah panduan daripada Muhammad. Ini nak menjelaskan tentang kedudukan kedua sumber agama, Al-Quran dan hadis. Ini penegasan bahawa kita orang Muslim, pegangan kita ialah 2 rujukan agama ni, Al-Quran dan hadis. Tidak ada lain. Ini asas pegangan kita, Al-Quran dan hadis. Segala apa yang lain, ijma', qiyas, ya, dan pendalilan semua dikembalikan kepada 2 asas atau 2 sumber agama ini, Al-Quran dan hadis. Segala apa dalil yang lain perlu menepati 2 dalil asas ini. Yani Nabi menegaskan tentang perkara ini. Nak kata Nabi mengulang-ulang penegasan ini, ya, tentang pentingnya kita berpegang dengan Al-Quran, pentingnya kita berpegang dengan As-Sunnah. Kemudian Nabi tak berhenti di situ. Kemudian Nabi menjelaskan, memberi ancaman, memberi amaran. Sekeji-keji perbuatan adalah apa yang direka-reka, benda yang ditokok tambah, benda baru yang diada-adakan. Benda yang pada zaman Nabi tak ada, setelah itu diadakan. Benda yang sahabat tak buat, sahabat tak belajar, sahabat tak faham macam tu daripada Rasulullah, tetapi umat Islam yang datang kemudian melakukannya. Umat Islam yang datang kemudian mengada-adakan satu fahaman, mengada-adakan satu amalan dan sebagainya. Nabi kata sekeji-keji perbuatan ialah apa yang direka-reka. Ini itu pujian. Adakah ini satu pujian atau celaan? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sekeji-keji, atau kalau nak kata seburuk-buruk perbuatan, lebih kurang samalah, ya. Wa syarrul umur, sekeji-keji atau seburuk-buruk perbuatan ialah benda baru yang diada-adakan dalam agama. Ya, kerana ada dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahawa ada pun dalam inovasi-inovasi dalam bab dunia dalam hadis yang lain, ya. Kerana hadis-hadis Nabi saling menjelaskan antara satu sama lain. Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ini dalam bab dunia, silakan. Bab dunia kamu lebih tahu. Memang tak dinafikan manusia, kita lihat dengan segala perkembangan zaman, tengok berbagai perubahan-perubahan yang luar biasa berlaku. Pada zaman awal dulu tak ada, zaman sekarang, ya, ada dengan segala macamnya. Itu membenarkan apa yang Nabi SAW kata. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ini dalam bab dunia. Tetapi dalam bab agama, siapa yang lebih tahu? Dalam bab agama, siapa yang lebih tahu? InsyaAllah kita sepakat mengatakan tidak lain dan tidak bukan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selaku murid-murid baginda sallallahu alaihi wasallam, murid-murid yang telah tekun, yang telah melazimi Rasulullah sepanjang sekian lama, bertahun-tahun. Kalau yang dari Mekah, ya, sampai berhijrah ke Madinah, sekian lama mereka melazimi, tinggal dekat dengan rumah Rasulullah, pergi ke masjid, solat di belakang Rasulullah, menghadiri khutbah-khutbah, menghadiri ceramah-ceramah, menyaksikan, mendengar ayat-ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan kepada mereka, hadis-hadis yang Nabi ucapkan, perbuatan-perbuatan, ya. Kerana ini juga termasuk dalam erti hadis, ini juga termasuk dalam erti as-sunnah. Perbuatan-perbuatan Nabi diperhatikan, disaksikan oleh para sahabat. Generasi yang lain tak nampak semua benda ni, tak dapat semua kelebihan ni, ya. Jadi kalau dalam bab agama, kita harus mengakui bahawa Rasulullah lebih tahu, demikian para sahabatnya yang telah, ya, mengambil ilmu agama itu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata, bila Nabi kata sekeji-keji perbuatan ialah benda yang ditokok tambah, benda yang diada-adakan, benda yang direka-reka dalam agama,
itu sahaja sudah satu petunjuk bahawa mereka mengada-adakan suatu benda baru dalam agama dicela dengan perkataan ini sahaja. Apatah lagi dengan ditegaskan oleh Nabi dalam ayat yang berikutnya. Nabi kata apa? Dan semua yang direka-reka itu adalah bid'ah. Bid'ah. Kalau Nabi dah kata semua benda yang direka-reka itu adalah seburuk-buruk perbuatan, dan dia adalah benda bid'ah, benda yang ditokok tambah dalam agama, ini seburuk-buruk perbuatan dan dia adalah bid'ah. Dan kemudian Nabi kata, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Siapa ada pensel boleh gariskan perkataan tu. Dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ini perkataan siapa? Adakah ini perkataan Abu atau perkataan Labi? Siapa punya perkataan? Tidak lain dan tidak bukan perkataan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sedemikian. Nabi menjelaskan perkara ini. Dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Wal'iyadu billah. Perlukah kita menjelaskan lagi tentang bahayanya bid'ah itu? Perlukah kita menjelaskan lagi setelah kita mendengar penjelasan yang disabdakan oleh Nabi, yang mana saya kira dia merupakan penjelasan yang cukup jelas, kenyataan yang cukup jelas, cukup cerah, cukup orang kata apa, cukup berterus terang. Tak ada apa perkataan yang sama-sama, tak ada apa simpulan-simpulan bahasa yang mungkin kita tak faham dan sebagainya. Tak, perkataan yang cukup jelas. Setelah kita mendengar perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, adakah masih lagi kita perlu bertanya bahawa dalam bid'ah itu ada yang baik atau yang buruk? Adakah persoalan seperti ini wajar setelah kita mendengar penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua bid'ah adalah kesesatan? Hakikatnya kita kata jawapannya cukup jelas di depan kita. Bagi mereka yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun mereka yang condong kepada hawa nafsu, condong kepada nak mempertahankan adat budaya, nak mempertahankan ajaran nenek moyang, nak mempertahankan pendirian mazhab, ta'assub dan sebagainya, kita kata mereka ini memang berdepan dengan masalah besar lah, ya. Apabila hati mereka tidak tunduk kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sepenuhnya, ya. Sebaliknya mereka nak menundukkan nas itu ikut hawa nafsu mereka, dan ini adalah satu masalah besar, ya. Kita lihat khutbah ini, yakni kata-kata pendahuluan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Khutbah ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Al-Hakim, dan manakala tambahan dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka, iaitu bahagian akhir, ya, kata-kata mukadimah tadi adalah daripada riwayat Imam An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Al-Asma' wa As-Sifat, ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada soalan kuis, ya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada pihak admin. Soalan kuis, sebutkan 5 bidang agama yang menggunakan istilah as-sunnah dengan makna-maknanya yang tersendiri. Nyatakan nama 5 bidang tersebut. Nyatakan nama 5 bidang tersebut. Pemenang kuis akan dihubungi oleh pihak admin ISDC. Jadi nyatakan nama 5 bidang agama yang menggunakan istilah as-sunnah mengikut huraian bidang masing-masing. Maknanya ada dalam agama ni ada bidang-bidang, kan? Ya. Dan bidang-bidang ini mereka menggunakan istilah as-sunnah, ya, dengan maksud mereka yang tersendiri. Nyatakan, namakan nama bidang tu, ya.
apakah nama bidang-bidang agama tu. Tak payah dia punya huraian dia. Hanya ya nama bidang itu. Jadi itu soalan kuis dia lah, ya. Jadi apakah nama 5 bidang tersebut? Ya. Jadi kita kata ada 5 bidang. Yang pertama as-sunnah, ya, di sisi ulama hadis atau dalam bidang hadis. Kemudian kita ada as-sunnah dalam bidang ilmu usul fiqh, dan ada sunnah dalam bidang ilmu mustalah hadis, ada sunnah dalam bidang akidah, dan dah berapa dah, ya, 1, 2, 3, dan satu lagi as-sunnah di sisi ilmu fiqh, ya. Jadi ya, di sisi ulama hadis, ya, dari segi definisi ulama hadis lah, ya, ada dari sisi ulama usul fiqh, di sisi mustalah hadis, di sisi ilmu hadis, bidang fiqh, maaf, dan satu lagi bidang akidah. Ya, ada huraian dia, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau harap ada yang dapat jawab, ya, soalan kuis yang dilontarkan tadi, ya. Dan pemenang dia akan dihubungi oleh pihak admin lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ, ya, cukup sekadar itu, dan insya-Allah malam esok kita akan sambung lagi, insya-Allah, perbahasan kita dalam buku, ya, Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, atau ya, membantah kesesatan anti hadis, ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.